أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk melakukan keadilan dan juga ihsan dan memberikan kepada orang-orang kaum kerabat yang dekat, dan juga mencegah kamu daripada perkara keji, munkar dan juga permusuhan. Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Sadaqallah. Terima kasih pada kursi majlis Al-Afadil, pimpinan pemuda PAS Pusat, seterusnya para peserta muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah. Pembicaraan kita pada petang ini atau tengah hari ini berkaitan dengan tahalus siasi. Perkataan tahalus siasi satu perkataan Arab yang telah dijadikan kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Maksud kata pinjaman telah menjadi bahasa kita, disebut oleh ramai orang pada pihak menggunakan perkataan tahalus siasi. Sebelum kita bincang lebih panjang tentang konsep tahalus siasi, pertama sekali kita perlu kenal dan hayati hakikat Parti Islam se-Malaysia PAS itu sendiri. Apakah dia perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS? Parti Islam se-Malaysia PAS yang hari ini kita menjadi sebahagian daripada anggota, hakikatnya merupakan gerakan dakwah dan juga gerakan siasat. Perkara ini perlu ditekankan supaya kita tak hanya bila kita bincang apa-apa saja isu, jangan sampai kita lupa dan kita hanya hakikat sebenar pengenalan diri Parti Islam se-Malaysia. Dalam negara kita berpolitik, negara kita memasuki pilihan raya dan negara kita menangani pelbagai isu semasa, kadang-kadang kita menyamakan parti kita dengan parti-parti lain, hanya melihat PAS sebagai parti politik semata-mata. Maka sangat perlu dan wajar. Hakikat pertama yang perlu ditekankan ialah PAS adalah harakatun da'awiyah wa siyasiyah, satu gerakan dakwah dan juga gerakan politik. Kenapa kita menyatakan PAS ini satu gerakan? Gerakan merujuk kepada mereka-mereka yang bergerak untuk melakukan sesuatu. Mereka-mereka yang terlibat dengan PAS, mereka merujuk pada satu ayat dalam surah Ali Imran. Ayat ini patut menjadi panduan kita. Perlu kita hafaz, perlu kita ingat, perlu kita faham maksudnya, menjadi moto dan sebab kenapa kita bersama dengan Parti Islam se-Malaysia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendak ada dalam kamu satu umat
merujuk pada sekelompok manusia lebih daripada 3 orang. Kata setengah ulama lebih 10 orang. Ditambah yang paling minimal lebih 3 orang. Ada kalangan kamu, siapa kamu? Orang-orang Islam. Baik di Malaysia, baik di mana tempat, baik di Mesir, baik di mana tempat sekalipun kena ada. Satu umat kalangan kamu, apa kerja umat ini? Yad'una ilal khair. Umat ini adalah kelompok ini adalah kumpulan ini yad'una ilal khair, berdakwah, menyeru, mengajak, menjemput ke arah al-khair, kebaikan. Al-khair dirujuk oleh ulama tafsir dengan mana al-Islam. Artinya yad'una ilal Islam, menyeru kepada Islam, kerana sebenar-benar kebaikan itu hanya ada pada Islam. Satu. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kerja keduanya ya'muruna, suruh atau perintah atau mengarah untuk melakukan al-ma'ruf dan juga mencegah al-munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang yang sebenar-benar muflih. Apa makna muflih? Perkataan muflih asal kalimah aflah. Aflah ini terjemahan kita bahasa mudah, bahasa Melayu kita makna berjaya, itu bahasa mudah kita. Tetapi kalau kita rujuk pada asal bahasa Arab, perkataan aflah merujuk pada suatu kejayaan yang kita dapat selepas mana kita melalui suatu saat yang sukar tak payah. Kalau senang mulia tak panggil aflah, tak panggil muflih, dia panggil faiz. Itu bahasa Arab. Tapi kalau nak mulia tu payah, nak mulia tu sukar, memang banyak lencamnya, banyak halangannya, banyak pancarobanya, banyak liku-likunya. Kalau dapat sungguh, namanya muflih. Allah Ta'ala menyatakan mereka yang buat kerja macam ni, yang jadi rumah ini, mereka ini nak ulaika humul muflihun. Kalau kita belajar bahasa Arab, hum di situ memberikan taukid, nak menegaskan betul-betul tak ada hal lain. Hak betul-betul berjaya, hak betul-betul berbalih itu dia, mereka ni lah yang buat kerja. Dan kalau kita buka Al-Quran, di awal Quran lagi, di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tengok ayat kelima surah Al-Baqarah. Ini biasa kita baca kalau kita baca maksud. Ini sebagai doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wirid harian kita. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Penghujung ayat 5 menyebut wa ulaika humul muflihun. Ini orang yang betul-betul muflih. Artinya ayat Al-Quran dalam banyak tempat, banyak ayat sebut cerita muflih. Qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun pun kita benda muflih. Artinya kalau seorang Muslim nak betul-betul berjaya, nak betul-betul mendapat suatu nikmat yang besar si Allah Ta'ala, tak dapat tidak. Antara caranya ialah yang dirujuk oleh ayat tadi. Adalah ada kalangan kamu satu umat ni yang buat kerja apa? Dua kerja tadi kan? Tuan-tuan, saya nak tarik perhatian sikit pada ayat ini supaya kita faham tak kerja kita dapat Islam solusi. Ayat tadi menggunakan ibarat satu dakwah, satu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa dibezakan dua kata dalam kaedah bahasa Arab, kaedah Al-Quran? Al-Quran la ya'tibu syai'u ala nafsi. Dia tidak mengatapkan atau mensetarakan sesuatu dengan benda yang sama. Tidak, mesti ada beza. Mana cerita ad-dakwah dengan cerita amar ma'ruf nahi munkar mesti ada beza. Beza ke mana? Tafsiran yang saya faham ialah yad'una ilal khair, merujuk kepada bukan Islam. Yad'una ghairal muslimina ilal Islam. Nak seru, nak ajak, nak panggil bukan Islam untuk terima Islam. Dia kerja nak buat satu gerakan Islam. Dan inilah kerja yang patut kita buat sebagai ahli gerakan
gerakan yang namanya Parti Islam Malaysia. Yang ada ghairul muslimin. Nak panggil, nak ajak, nak semua yang tak Islam lagi. Satu. Yang tak Islam lagi. Sebab yang tak Islam tak boleh kita anu dia, tak boleh kita suruh dia. Yang boleh kita ajar dia. Itu bukan Islam. Dan kalau Islam tak macam mana pula? Kalau Islam tak, ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau tak Muslim dan mengucap syahadat la ilaha illallah, dia dah mengikat dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ni amar ma'ruf, kena suruh dia buat. Dia idza zahara tarku, bila nampak dia tinggal perkara kebaikan, kena suruh dia buat. Kemudian yanhauna 'anil munkar idza zahara fa'il. Nak cegah dia buat munkar bila idza zahara, bila ternyata dia buat satu benda munkar, kena cegah. Amar ma'ruf nahi munkar ni yang Islam ni mesti amar ma'ruf nahi munkar, bukan ajak-ajak je. Mari jangan lagi konsert. Marilah dia tak buat lagi tu. Tak, jangan, tak boleh buat lagi tu. Ya, itu konsep kita dengan orang Islam. Ini dua kerja. Cuma perbahasan para alim ulama bila bincang dakwah dipakai dua sekaligus. Sebut dakwah secara umum, dakwah orang Islam, orang bukan Islam kepada Islam, dan juga dakwah yang betul amar ma'ruf nahi munkar. Ada asas inilah kita Parti Islam Malaysia bergerak sebagai satu parti yang satunya mensasarkan bukan Islam untuk menjadi Muslim, yang kena mensasarkan yang tak Muslim untuk terikat dengan kerja ma'ruf dan terikat dengan kerja undang meninggalkan kerja yang namanya munkar. Itu satu. Yang kedua, itu maksud PAS sebagai gerakan. PAS bergerakan politik. Nabi SAW apabila berdakwah di Makkah Al-Mukarramah 10 tahun yang awal, seruan Nabi SAW bukan sekadar seruan mengajak manusia menyebut la ilaha illallah, tapi mengajak manusia untuk beri kuasa kepada agama Allah SWT untuk bina sebuah negara. Sebab itu antara ucapan Nabi SAW, "Man yu'wini hatta uballigha risalati rabbi falahu jannah." Siapa yang nak beri perlindungan kepada saya, diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Selalu Nabi suruh ulang 3 kali. Siapa nak beri perlindungan pada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Saya itu siapa? Rasulullah SAW sebagai sahibul risalah. Dia bawa agama Allah, mesti dilindungi. Falahul jannah, dia akan dapat. Ini seruan mengajak manusia bukan sekadar beriman dengan bahkan untuk menjaga Nabi, mempertahankan Nabi, menjaga orang yang bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Bila orang Mekah tidak bersedia menerima Nabi SAW dan Mekah tidak dianggap menjadi bumi yang subur untuk menjaga agama Allah, Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke negeri Taif pada tahun ke-10. Nabi menjadi Nabi. Orang Taif tolak Nabi SAW dengan mata batu. Nabi masuk semula ke Makkah Al-Mukarramah dengan satu perlindungan diberikan oleh seorang kafir musyrik. Lalu Nabi SAW bila masuk semula ke Makkah tidak lagi mensasarkan dakwah kepada orang-orang Quraisy, tetapi kepada orang-orang Arab yang datang ke Makkah saban tahun menunaikan ibadah Nabi berasaskan agama Nabi Allah Ibrahim sebelum. Tapi masuk ke kemah-kemah di kawasan Mina minta izin dan bercakap. Antara yang tertarik dengan seruan Nabi SAW, seorang laki-laki Badawi, dia tanya Muhammad, "Ya Muhammad, sekiranya aku bersama kamu beri bantuan kepada kamu, kemudian Allah Ta'ala zahirkan kamu, Allah telah beri kemenangan pada kamu, limanil amr, dan menangkan ke depan nanti limanil amr, siapa yang pegang tampuk pemerintahan al-amr. Al-amr maknanya urusan pemerintahan, urusan kuasa. Dia tanya, siapa yang akan pegang kuasa? Apa kata Nabi SAW? Al-amru lillah. Urusan pemerintahan, urusan kuasa nak mengaruh
orang, nak perintah orang, yang ini milik Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah boleh bagi pada siapa yang dia nak. Nabi jawab macam tu. Kata lagi-lagi, kalau kita wahai Muhammad, untuk apa aku mempertaruhkan nyawa aku, menukar darah keluarga, untuk mempertahankan kamu nanti bila kemenangan dapat apa yang dapat apa. Tapi dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Arah badai paha kemana ada tunjuk perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat untuk agar manusia terima Islam dengan mudah syahadat sebab tempatan lebih jauh dan mereka ada pemerintahan. Dan akhirnya terbuka hati orang pemuda Yasrib beriman dengan Nabi. Yang akhir membuka jalan untuk akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, letak sebuah negara namanya negara Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti mana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan untuk bina negara, bina kerajaan, mendapatkan kuasa, maka begitulah juga sunnah yang perlu kita ikut. Perjuangan gerakan Islam bukan sekadar gerakan mengajak manusia terima Islam dan mudah syahadat, semata-mata bahkan lebih jauh lagi untuk menegak kuasa pemerintahan yang akan beri kuasa kepada Islam untuk dilaksanakan. Ini adalah martabat perjuangan PAS untuk menghayati dua martabat perjuangan tadi. Perjuangan untuk menyampaikan dakwah, perjuangan untuk menegak kuasa untuk Islam. Maka persoalan yang tinggal pada kita, apakah pendekatan? Nanti saya hapus. Ya, tapi saya cerita tentang matlamat. Matlamat kerja kita, matlamat gerakan kita, matlamat yang kita masuk ni, matlamat kita dakwah dan siasat. Siasat ini bertujuan untuk menjadi pelindung kepada dakwah. Persoalannya bagaimana pendekatan kita? Kadang-kadang kita ni lupa mana dia matlamat, mana dia wasilah atau pendekatan. Matlamat sesuatu yang sifatnya habis, tak berubah. Kalau PAS meninggalkan matlamatnya, maka dari penting untuk kita bersama dengan PAS. Apa dia? Jangan seperti parti-parti yang lain. Matlamat sampai supaya pimpinan PAS datang dan pergi. Kita ada sejarah mereka yang menjadi orang tertinggi parti, keluar parti, tak ada orang ikut dia. Kerana intimat kita pada matlamat perjuangan, bukan pada orang yang buat perjuangan. Matlamat tetap sejak 1951 sampai sekarang 2011, 60 tahun matlamat tidak pernah tahu. Tetapi barangkali perempuan mungkin bersuatu yang namanya pendekatan wasilah. Pendekatan yang kita ambil pada hari ini, 51 sampai hari ini 2011. Pendekatan kita antara teruntuk kedatangan kali supaya dapat segala-galanya. Antaranya kita mengambil intikhab pilihan raya. Pilihan raya salah satu wasilah perjuangan kita, bukan satu-satunya wasilah perjuangan kita. Maka sangat tidak betul bagi orang yang hanya bekerja dengan pilihan raya. Ni kalau manis pada pilihan raya dia satu ni. Kalau lama lagi tak semangat lagi ni, rasa-rasa dia lah, kita. Kita tengok. Alhamdulillah tidak saja kita kalau hanya buat kerja kita kena pilihan raya, lepas pilihan raya kita tak tahu tidur, rehat, baring. Ini orang tak faham perjuangan. Atau bila kita masuk dalam pilihan raya, kita tak menang pada istilah pilihan raya. Kita rasa keluar semangat, tak ada semangat nak berjuang, semangat kalah. Kononnya begitu. Ini orang yang tak faham perjuangan. Kalau dia faham pilihan raya hanya satu daripada sekian banyak wasilah kita, ada pilihan raya ke, tak ada pilihan raya ke, kita masuk pilihan raya ke, kita boikot pilihan raya ke, kerja Islam tetap bergerak. Kita mungkin tak pernah berhadapan lagi parti Islam se-Malaysia boikot pilihan raya, tak pernah berlaku lagi. Kalau kita didekat oleh Allah, kita berdekatan itu sebab tengok banyak sangat penipuan, kita boikot
Bagaimana agak-agaknya kerjaan kita ketika itu. Dan nak kena faham matlamat mana wasilah. Pendekatan pilihan raya walaupun ada pelbagai kecacatan pada sistem pilihan raya pada hari ini. Kita tidak menyatakan pilihan raya ini syar'i, mengikut hukum syarak, tidak. Bagaimana kita harap dia ikut hukum syarak sedangkan dia lahir dari sistem barat dan ini? Tak mungkin. Kalau kita memahami apa untuk kita masuk, tujuannya sekurang-kurang ada ruang untuk kita sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak pernah masuk pilihan raya ini, kita ambil konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan juga ayat fasda biman tu'mar, perintah daripada Allah untuk terang-terangnya menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi naik atas Bukit Safa. Di mana Bukit Safa? Di Makkah Al-Mukarramah, tempat orang sa'i yang di Safa, Marwah, Safa, Marwah. Dan orang kampung saya, bukan saya sa'i. Tempat sa'i Safa, Marwah, bukit yang agak tinggi hari itu sekarang sudah tak. Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi panggil orang. Ya Bani Adi, Ya Bani Ka'ab, Ya Bani Hashim, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Ni bani. Seruan Nabi beritahu orang datang berkumpul depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ara'aytum in akhbartukum anna bil wadi khairan yuridu an yughira 'alaikum akuntum musaddiqin. Apa kata kamu semua kalau aku beritahu di balik bukit sana ada satu kumpulan yang berdua nak menyerang kamu? Adakah kamu percaya pada cakap saya? Kata orang Arab, "Mada rabna 'alaika kadiba." Kami belum pernah berpengalaman kamu wahai Muhammad cakap. Oh. Lalu baginda mengisytiharkan fa inni nadhiru lakum bayna yaday adzabin alim. Tidakkan Nabi menampilkan diri, bentakan diri Nabi, itulah cara yang kita bila kita masuk pilihan. Tak masuk pilihan, cakap ada mana-mana tu mana ada mana. Pentas yang kita bina, yang kita buat, yang kita create. Kita pentas yang dikreat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menampilkan diri Nabi dan menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, pentingnya pelibatan dengan pilihan raya ini. Nak menggambarkan penting kerana pilihan raya ini memberi kesan kepada siapa yang berkuasa. Kalau tak masuk, orang lain masuk. Bila orang lain masuk, boleh dapat kuasa. Kita tak saja. Bila kita masuk pilihan raya untuk ambil kuasa, nak menggambarkan betapa pentingnya kuasa itu dan penting pelibatan dengan pilihan untuk dapat kuasa tadi. Kita rujuk kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila wafat. Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Isnin. Jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditangguhkan perkebunan sehingga sampai malam Selasa malam. Barulah dikebumikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diperlewatkan urusan jenazah Nabi? Sedangkan hukum Islam sepatutnya menyegerakan perkebumian asal jenazah takut. Segera kalah membunuh jenazah kamu. Kenapa diperlewatkan? Walaupun pada sahabat Nabi yang tinggal 3-4 orang dan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lain semua berhimpun di satu balai Thaqifah Bani Sa'idah. Buat apa? Di situlah mereka berbincang untuk menentukan siapakah yang patut menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan Nabi sebagai Nabi. Nabi tak boleh diganti. Khatamul Nabiyyin, penutup sebagai Nabi. Kalau begitu nak ganti apa? Ganti Nabi sebagai pemerintah. Jika terlantik akhirnya khalifah. Yang pertama, khalifah dan pengganti Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Berhimpunnya sahabat di balai Thaqifah Bani Sa'idah dan meninggalkan jenazah Nabi 2 hari 2 malam, itu menjadi suatu ijma'. Ijma' macam mana? Sepakat ulama, sepakat sahabat. Sahabat semua bersepakat bahawa urusan pemerintahan perlu didahulukan berbanding jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itulah sepakat sahabat menggambarkan betapa pentingnya urusan pilihan, urusan pemerintahan, urusan pelantikan ketua negara, ketua negeri. Bagaimana dengan pilihan raya
Bagi dia bulan papan itu tak boleh. Patut kita cuti, ambil je sekarang Malaysia cuti tu apa? Habis rasa tak pandai jalan. Sahabat tinggal jenazah Nabi, jenazah Nabi. Takkan kita jangan kerja kita untuk kerja belaka. Ini rujukan kita bila kita lipat dengan kerja pilihan raya bukan kerja anak-anak, bukan kerja biasa. Faham kenapa terlibat pilihan raya? Bila kita faham kenapa kita terlibat dengan pilihan raya, kita nak pergi tajuk kita. Tak ada orang lima. Tajuk kita adalah manusia. Bila kita terlibat dengan pilihan raya, antara pendekatan yang kita ambil untuk melibatkan diri dengan pilihan raya, pendekatan semasa kita ambil namanya tahaluk siasi. Apa tahaluk siasi? Tahaluk maknanya perjanjian untuk saling bantu-membantu. Siasi merujuk ke siasat. Siasat maknanya pentadbiran, pemerintahan. Daripada kata sasa ya susu. Inna bani Israel tasusuhumul anbiya kata Nabi. Bani Israel mereka disiasat oleh Nabi-Nabi. Kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi. Setiap kali mati satu nabi diganti nabi yang baik. Siasat maknanya ditadbir, diurus. Tahaluk siasi artinya suatu perjanjian yang kita buat, perjanjian kerjasama yang kita buat, perjanjian melibatkan urusan-urusan politik, urusan-urusan pemerintah, urusan nak dapat kuasa. Kerja kita hari ini urusan nak dapat kuasa, urusan pilihan raya. Kita buat suatu perjanjian. Dan bila sebut perjanjian, perjanjian untuk apa? Perjanjian untuk bekerjasama dalam perkara-perkara yang nak menolak suara bentuk kezaliman. Itu tahaluk. Sebab tak kalau kita ambil perkataan tahaluk tadi, satu persoalan janji. Bila sebut janji, ini bukan janji. Janji mesti ditepati. Al-Muslimun ala syuruti, orang Islam berpegang pada syarat yang dia buat. Dia pegang janji dia. Sekali dia berjanji, dia tidak akan mungkin. Sejarah Nabi SAW bila berjanji, Nabi tak mungkin, tapi yang mungkin pihak yang boleh. Sejarah Nabi SAW. Adapun Islam takkan mungkin janji, jangan orang yang mungkin janji. Satu, ada unsur janji. Bila sebut al-ahdu janji, dia ada suatu kewajipan namanya ada khianat. Tak boleh khianat. Tahaluk, bila kita berjanji, tak boleh khianat. Dua. Yang ketiga, apa isi kandungan janji kita? Janji utama kita bila bertahaluk, bila kita berjanji, ialah untuk bekerjasama dalam melepaskan atau menghilangkan sebarang bentuk kezaliman. Itu asal pada tahaluk siasi. Isu tahaluk siasi ini kita petik dari mana? Kita petik dari cerita yang berlaku di zaman Nabi SAW. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab mereka ada berbagai suku. Suku-suku yang sangat bukan tiga suku. Suku makna kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah yang banyak, yang mereka akhirnya bersatu pada satu bapa, satu ibu. Suku-suku Arab ini mereka ada satu masalah, satu benda yang namanya ta'assub qabili, dia ta'assub pada kabilah ini. Antara syiar yang mereka bawa ialah unsur akhar Allah liman al-mazlimah, bantu saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Maknanya buat khianat kau apa kita kena bantu, kena khianat kau apa kita bantu. Itu syiar ini. Syiar ini ditolak oleh Islam dan diberikan nafas baru sebagai diri. Diberikan kebawahan oleh Nabi SAW. Maksud unsur
mazlum, orang kena zalim, ya kita bantu. Tapi al-zalim, orang yang zalim bantu kan? Dia kata kamu ambil tangan dia sekat dia, jangan buat zalim. Itu ada bantu orang yang zalim, diberi ke orang yang bantu. Bila orang ada yang masuk kembali, mereka bila mana ada suatu perkara isu melibatkan suku yang lain, kabilah yang lain, bila mereka nak bertemu, mereka akan wujudkan pakatan-pakatan. Antara pakatan yang masuk berlaku di zaman jahiliyah namanya ilfu mutayyib. Mutayyib ini maknanya orang yang diberi wangian. Kita asal-asal Hilf mutayyib ini ataupun kita kata tahaluf siasi yang dengan hilf mutayyib ini cerita dua puak. Satu Bani Ambidah, yang kedua Bani Abdimanaf. Ini semua keturunan Quraisy semua. Dua-dua puak ini dia ada masalah, ada benda yang mereka nak bincang, ada pertemuan berlaku antara mereka dulu. Dua puak ini. Bila ada pertemuan, maka setiap banu tadi, setiap puak tadi, mereka cari sekutu-sekutu mereka yang boleh buat tahan siasi dengan mereka. Lalu Banu Abdimanaf cari 5 puak. Puak Zuhra, puak Asad, Taib dan Al-Harith bin Fidir. Puak yang tak ada. Yang Abdul Dawud dan puak itu benda yang sama. Dia cari 5 puak juga. Puak Jumat, puak Sangat, Maksum dan Ali. Maksudnya dia puak. Puak tahalul. Ketika dia buat tahalul ini, Nabi SAW hadir. Ketika Nabi masih Nabi, belum Nabi menjadi Nabi. Tahalul yang berlaku itu disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Syahidtu hilfal mutayyibin. Aku menyaksikan sendiri tahalul mutayyibin ma'umati bersama dengan bapa-bapa saudara saya. Wa anamlah, aku di kala itu masih lagi remaja. Fama uhibbu anna li umrun na'am wa anni ankusru. Aku tidak suka, walaupun aku ada aku ada unta-unta merah, aku tak suka walaupun ada unta-unta merah untuk aku melanggar janji dari segi itu. Padahal kerjasama ini dipuji oleh Nabi SAW untuk mempertahankan diri masing-masing. Dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian kesalahan dan perjanjian tadi digunakan oleh Nabi SAW untuk menarik seorang ahli keluarga, melindungi dan memberi perlindungan oleh Nabi SAW. Bila Nabi SAW ini Nabi, antara yang kuat menentang Nabi SAW Banu Abdidah. Banu Abdidah ini ramai yang membangkang dan menentang Nabi SAW. Antara mereka Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah seorang dari keturunan puak yang bersekutu dengan Bani Abdidah. Al-As bin Wa'il pun sama. Utbah bin Rabi'ah pun sama. Jadi ini sebagai Abu Walid. Ini grup-grup yang awalnya menentang Nabi SAW. Bila puak-puak yang bertahaluf dengan golongan Bani Abdidah ini menentang Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi? Yang sanggup mempertahankan Nabi adalah Bani Abdimanaf, yang dimulakan oleh Abu Malik. Bila Nabi SAW turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran pada kaum-kaum yang dekat, wahai Muhammad, dia kumpul kaum keluarga yang dekat. Di kalangan Banu Hashim 40,000 orang. Lalu makan, buat makanan. Yang hampir bersama Abu Lahab. Tanda Nabi nak bercakap, Abu Lahab cakap dulu. Dia tondang bunyi bagi amalan perwala yang hanya ikut Muhammad. Setiap Nabi tak kata balik saja, dia tak cakap. Tapi makan di tangan.
Abu Talib. Bapa saudara Nabi SAW ada semangat kekeluargaan yang diikat dulu oleh Hilful Mutayyibin tadi. Dia telah beri suatu kesanggupan untuk bersama dengan Nabi SAW. La amna annak, aku pasti akan pertahankan kamu wahai Muhammad. Cuma dia kata, aku sendiri belum lagi terbuka untuk bersama dengan agama kamu, masih lagi dengan agama Abdul Muttalib. Tapi dia memberi kesanggupan bersama dengan Nabi SAW. Itu kesan Hilful Mutayyibin. Itu satu. Yang kedua, satu lagi hilir taharuh yang berlaku zaman jahiliyah, namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul berlaku bila mana ada seorang laki-laki Dewa Az-Zubaydi datang ke Makkah Al-Mukarramah, dia jual barang. Bila jual barang, yang beli barang namanya Wa'il, Atas Ibn Wa'il, seorang yang terkenal karena orang Quraisy. Dia beli barang, dia tak bayar. Ada pakai gaya macam tu, beli barang tak bayar. Bila tak bayar, Zubaydi orang tua, Al-Asina orang Makkah, orang masyhur terkenal. Maka dia naik tak pergi Jabal Qubais. Dia buat sebab siapa yang nak tolong saya, siapa nak tolong saya, ada orang Quraisy ini, Abu itu, Wa'il, Al-Asna Wa'il, Kamil, Abu begini. Didengar oleh Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Apa saudara Nabi SAW? Lalu Az-Zubair kumpul semua kaum kerabat yang dulu bertahan dalam Hilful Mutayyibin. Dulunya panggil semua, dia kata kita kena buat sesuatu pakatan baru. Pakatan kita pakatan untuk menangani mana-mana orang yang kena zalim di Makkah ini. Kata Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Lalu permintaannya itu disederakan orang. Maka mereka beramai-ramai menyaksikan atau mereka bertahan atas nama Hilf Al-Fudul, dan Nabi SAW memuji apa yang berlaku tadi. Kata Nabi SAW, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jada'an. Aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an hilfan, suatu perjanjian, suatu tahanan, ma'uhibbu an-nabi bihi humuran na'am walau ud'a bihi fil Islam la adab. Aku tidak suka dengan sebab ada perjanjian tadi. Aku tak nak walaupun diberikan unta-unta mereka. Unta lebar ini tuan-tuan, harta yang paling berharga bagi orang. Kalau kita ini kereta lah, BM ke mana sikit, harta yang berharga. Kalau aku dapat harta yang berharga, unta-unta merah sekalipun, aku tak nak berbanding perjanjian yang dibuat tadi. Dan kalau aku diseru untuk buat perjanjian sebegitu pada zaman Islam ni, tentu aku akan menyambut, kata Nabi SAW. Ini semua menggambarkan kepada kita memang berlaku perjanjian dan arus yang sebelum Nabi SAW, dan perjanjian itu diperakui oleh Nabi SAW. Dengan Nabi kata, kalau ada lagi yang semua itu, pasti aku akan sambut. Kalau ada lagi terarus siasi yang mengajak untuk mempertahankan orang yang dizalimi, pasti akan kira. Lalu mereka keluar beramai mencari Al-As Ibn Wa'il dan paksa dia beri balik barang yang dia ambil. Maka Amru Ibn Wa'il, Al-As Ibn Wa'il tadi tak ada kenapa, sebab dia orang ramai, mereka berpakat untuk saling mempertahankan hak orang yang dizalimi. Dan sejak pada itulah tidak ada seorang pun yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah yang boleh dizalimi kerana ada perjanjian. Hingga kan pernah berlaku di zaman Islam, Husain bin Ali bin Rasulullah SAW. Husain anak Ali, cucu Nabi SAW. Husain bin Ali dia ada hak dia berlaku pertikaian dengan salah seorang cucu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia keturunan Bani Abi Thalib. Husain dia keturunan Nabi, keturunan Bani Ka'ab. Bila mana
pentingnya ta'aluf siasi membawa kepada sama-sama mempertahankan kebenaran dan juga untuk sama-sama menghalang sebarang untuk kezaliman. Ini asas kepada hizbul futur. Sebab itulah saudara-saudara semua, di zaman Nabi SAW, Nabi betul-betul memanfaatkan elit ta'aluf yang benar. Antara saya sebutkan tadi, bila mana Nabi SAW mula-mula berdakwah ditetap oleh kaum dia, Nabi telah gunakan Abu Talib menjadi pelindung Nabi SAW. Jika kan dia datang seorang laki-laki yang hantar oleh puak-puak Quraisy bertemu dengan Abu Talib untuk minta diserahkan anak saudara dia tadi nak diganti dengan laki-laki lain, apa kata Abu Talib? Sebelum tu Abu Talib panggil Nabi SAW. Kata, wahai Muhammad, ni ada orang boleh datang jumpa aku tentang kamu. Apa kata kamu? Abu Talib nak tengok Nabi lagi, nak ajak Nabi lagi. Lalu apa kata Nabi SAW? Lau wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an adluka hadal amra ma taraktu. Nabi kata, kalau sekiranya mereka letakkan di tangan kananku ini matahari dan dengan diriku pula supaya aku tinggalkan agama ini, tak mungkin aku tinggalkan kerja agama ini. Lalu akhirnya Abu Talib menyatakan, izan indi lima syi'ta ya Muhammad fa inni abna. Kalau begitu wahai Muhammad, teruskanlah perjuangan kamu, teruskanlah kerja kamu, aku akan pertahankan kamu. Sedangkan Abu Talib tak beriman dengan Nabi SAW. Dan kenapa laki-laki terpaksa datang minta izin dengan Abu Talib mengaku tentang Nabi SAW? Kenapa tak derek dengan Nabi? Jawapannya kata, mereka menghormati tahayyul. Maka Nabi SAW sebahagian daripada orang-orang Abu Talib yang ada perjanjian dengan Abu Talib, ada ilmu dengan Abu Talib, anak-anak Abu Talib, mereka tak berani sewenang-wenangnya untuk kacau Nabi, untuk ganggu Nabi, untuk sakiti Nabi SAW. Hingga akhir puncaknya, orang-orang Arab Quraisy terpaksa memulau Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Nama pula sebab Banu Hashim dengan Banu Abdul Muttalib, walaupun dia tak beriman dengan Nabi SAW, dia pertahankan Nabi dengan orang lain, tak boleh buat apa-apa. Maka akhir mereka buat nak pulau Banu Abdul Muttalib, pulau Banu Hashim, dengan cara kerana ada orang yang berkahwin di keluarga mereka, dengan ada orang berkahwin mereka. Tengok tuan-tuan, kesan perjanjian yang dibuat untuk mempertahankan Nabi SAW. Inilah asas pada apa yang kita bincang pada akhir. Tak harus siasat mesti pergi ke arah itu, ke arah untuk mempertahankan orang yang bawa kerja agama, mempertahankan gerakan Islam, mempertahankan dakwah Islam, mempertahankan orang yang kena zalim, mempertahankan keadilan. Ini asas kepada sebarang bentuk ta'aluf siasat di dalam Islam. Ulama-ulama kita bincang tentang hukum ta'aluf. Ada dua hadis Nabi SAW. Satu yang menggambarkan Nabi SAW memuji ta'aluf, dan satu lagi menggambarkan Nabi SAW mengecam ta'aluf. Lalu para alim ulama buat suatu kesimpulan. Antara disebut oleh Al-Imam Nawawi dan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata mereka berdua, yang dikecam oleh Nabi SAW itu merujuk kepada sebarang tahaluf, sebarang pakatan, sebarang perjanjian yang bertujuan untuk mempertahankan kezaliman. Apa sahaja pakatan, nama apa? Pada samping ke, pada samping ke, jika adalah mempertahankan kezaliman yang haram. Ada pun yang dibenarkan oleh Islam dan dikesal oleh Islam. Pakatan atau tahaluf yang bertujuan untuk membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertahankan orang-orang yang dizalimi. Itulah yang dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu jelaslah kepada kita hukum ta'aluf sememang yang dibenarkan oleh syariat dengan syarat-syarat yang kita kata tadi mesti ada masalah.
berbalik pada cinta kita pada ini. Yang kita bincang konteks kita namanya taharuf siasi, menerusi yang kita namakan Pakatan Rakyat. Apakah pendirian kita tidak melibatkan Pakatan Rakyat? Dalam konteks isu kita pada kita dua pakatan. Satu pakatan namanya Barisan Nasional yang sudah mementaskan. Pakatan Barisan Nasional yang ada pada hari ini semua orang tahu. Bajet audit negara kita dah tahu. Berlaku banyak penyelewengan, berlaku kezaliman, ada hak orang yang tak diberikan, hak Islam yang tak diberikan, hak orang Islam yang tak diberikan, hak-hak yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Maka dalam keadaan kezaliman yang sangat banyak itu, menyertai pakatan ini adalah boleh? Tahu sedikit. Kita ni yang kedua, Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat disebut oleh parti-parti yang tentu saja mempunyai matlamat yang berbeza. Pas kekal dengan matlamatnya tidak akan berubah. Parti yang lain ada untuk masing-masing. Baik PKR, baik DAP, masing-masing ada matlamat. Tetapi ada suatu titik pertemuan antara kita dengan mereka yang membenarkan syarat membenarkan kita untuk bekerjasama. Namanya ialah menentang kezaliman. Kerana itulah intisari dalam siasi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka atas titik bersama tadi untuk menangani kezaliman yang sedang berlaku pada hari ini, maka disitulah Majlis Syura Ulama Parti Islam Malaysia membuat keputusan bahawa menyertai Pakatan Rakyat adalah suatu pendekatan yang patut kita ambil untuk bersama-sama menentang kezaliman. Tuan-tuan, bila mana kita menentukan syarat pada titik tersebut, jangan kita halai. Kita hanya mencapai titik tadi. Orang tengok isu macam mana kita dapat duduk di April nampak tak berapa nak dot. Kita ada masalah, kita ada perjuangan. Mereka dua ada perjuangan mereka. Kita nak dia tak nak. Adakah perbezaan pada matlamat itu menghalang kita untuk kita bersatu? Sedangkan ada satu titik yang boleh kita bersatu? Tidak. Jawapannya kita boleh bersatu. Pada titik yang sama. Hari ini kita bersatu dalam konteks pilihan raya yang akan berlaku pada bulan ke-13 ini. Pada titik bersama untuk mencantumkan Barisan Nasional. Dengan keyakinan kita Barisan Nasional gagal untuk memberikan keadilan yang sepenuhnya baik pada orang Islam sendiri atau pada bukan Islam. Atas titik inilah kita bersatu. Kita hak duduk, kita hak ilmu, kita biar tahu. Kita bincangkan bersama kita menentang kezaliman. Tetapi kalau sekiranya kita tidak berubah pada kehendak dan keinginan bukan bertitik untuk mempertahankan orang yang kena zalim, maka barangkali kita menarik diri. Kenapa? Bila kita kata ada pendekatan boleh